tuan, pentas yang cukup eksklusif untuk 22 orang pemain menyerahkan jiwa dan raganya di dalam perhitungan final impian Piala FA Malaysia 2022 di antara Terengganu dan Johor Darul Takzim. Leandro Velasquez, umpanan ke sebelah kanan untuk Arif Aiman. Bahaya kedudukan ini dari Arif Aiman. Kedua pemain yang cuba menyerang bola itu. Dan kini Terengganu, Faiz Nasir ada tarikan. Advantage diberikan. Cece Kipre, peluang untuk Terengganu mendapatkan jaringan pertama. Diselamatkan oleh Farizal Malias. Tolakan yang baik untuk Velasquez. Umpanan mencari Arif Aiman di sebelah kanan. Peluang untuk Johor Darul Takzim dari Arif Aiman. Di mana anda ketika anda berusia 20 tahun? Kerana Arif Aiman menggegar di Stadium Nasional Bukit Jalil. Umpanan mencari Bergson. Peluang untuk Bergson. 1 lawan 1. Penalti untuk Johor Darul Takzim. Bergson da Silva dengan sepakat penalti masuk. Umpanan berjaya mendapatkan Cece Kipre. Peluang untuk Cece Kipre. Masih lagi Cece. Satu rempatan. Masuk. Satu lagi antara yang berbahaya. Muncul saja Radi. Peluang untuk Mamadou Soumaré. Itu gol sudah terbuka luas. Radi Azli. Peluang untuk Bergson. Okey. Macam mana? Menarik? Game menarik. Tapi ya, untuk saya, pasukan Terengganu tidak dapat game plan mereka yang sebenar. Yang seperti mereka bermain dalam Liga Super ataupun perlawanan yang sebelum-sebelum dalam Piala FA lah. Dan ya, saya perhatikan mereka tidak dapat mengawal bola dengan lebih lama untuk membuat gerakan-gerakan yang baik. Dan kita semua nampak pasukan JDT yang menguasai perlawanan dan 15 minit yang pertama mereka menekan dengan begitu baik sehingga mendapat jaringan daripada Arif Aiman. Okey, saya tak nak sentuh pasal JDT dulu sebab kita dah tahu siapa itu JDT. Betul. Kita dah tahu macam mana cara mereka bermain. Betul. Dan kita dah banyak kali kita tengok mereka beraksi di final dan pentas tertinggi bola sepak. Betul. Terengganu. Peminat bola sepak dalam undian yang dilakukan memilih pasukan Terengganu untuk menang. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada persembahan mereka. Betul. Dan juga berdasarkan kepada sentimen Nafuzi Zaid menang tahun 2000 sebagai pemain, kemudian 22 tahun selepas itu sebagai jurulatih. Okey. Betul. Penjaga gol, defender, dua departmen ini kalau anda setujulah menyumbang kepada kekalahan pasukan Terengganu. Ya, betul. Okey, mungkin Niza boleh ulas perkara itu. Ya, saya setuju. Back four dan juga penjaga gol nampak sedikit gugup lah dalam perlawanan akhir, terutama sekali penjaga gol lah. Kerana ya, kita semua tahu ini perlawanan akhir yang pertama untuk dia dan dia juga masih muda dan saya rasa dua tindakan dia tidak tepat lah untuk membuat satu dia keluar dan satu lagi dia terlampau cepat untuk jatuhkan badan apabila yang ini awak masukkan. Ya, ini yang saya masukkan lah kerana dia terlalu awal untuk keluar. Saya rasa dia tak perlu keluar lah. Kerana ada dua pemain pertahanan pasukan Terengganu di situ. Dan apabila dia keluar dan pintu gol sudah tenganga, saya rasa mudahlah untuk Bergson menjaringkan gol. Okey. Ya. Tak apa, mungkin walaupun awak terlalu cepat pergi ke jaringan yang ketiga ini, saya nak tarik semula ke belakang untuk jaringan yang kedua. Okey. Pasukan JDT menerusi penalti itu. Ya. Di mana dia berdepan dengan Bergson. Okey. Dia berdepan dengan pemain JDT. Okay. Dalam keadaan seorang penjaga gol yang kurang pengalaman, betul, menghulurkan kakinya dalam kawasan confirm penalty. Betul. Dia tidak boleh berfikir dengan cepat
apabila tindakannya itu sudah pasti akan mengundang bahaya. Kita lihat bagaimana dia dalam keadaan ini. Ya, idea bermula daripada pemain pertahanan sebenarnya. Tidak nampak di mana Bergson ingin membuat larian dan saya rasa Dante lah yang lambat melihat kiri kanan di mana Bergson. Dan saya rasa satu lambungan yang cukup baik daripada Forestieri dan Bergson dapat bola itu dan berhadapan dengan penjaga gol. Dan apabila dia bawa masuk bola di dalam kotak penalti, sepatutnya penjaga gol tidak terlalu cepat membuat decision untuk menjatuhkan badan. Dan saya rasa dia split second pemikiran tu yang membuatkan saya rasa dia jatuh badan dan Bergson cuma cuit sedikit saja untuk memastikan dia jatuh betul-betul di atas penjaga gol dan saya rasa itu memang 101% lah penaltinya. Oh, 101 Mana datang tu? Sebab memang penalti. Tapi kan kita dapat lihat bagaimana jauh bezanya antara Farizal Malias dan juga penjaga Terengganu itu. Ketika Farizal juga berdepan situasi yang sama. Ketika Cece Kipre pada minit yang ke-24. Kalau kita dapat lihat semula minit yang ke-24, Cece Kipre ada peluang sebenarnya untuk menjalankan gol. Yang pertama, saya kira itu open chances. Tetapi Farizal Malias keluar. Untuk menyelamatkan keadaan, dia tidak menjatuhkan badan, tetapi dia menggunakan pemain ada pengaruh. Tak, bukan, maksud saya bukan gol ini, tetapi percubaan. Kalau saya nak tengok balik percubaan minit yang ke-24, bukan jaringan ini. Okey, tak apa, tapi mereka dah beri, okey, tak apa. Ini kita akan ulas nanti. Itulah antara saya kira itu antara kekurangan yang adalah kepada penjaga gol pasukan Terengganu. Di mana rata-rata saya sempat melihat di media sosial ramai yang bukan menyalahkan tetapi bukan meletakkan beban juga, tetapi mereka membezakan pengalaman sebenarnya yang telah membezakan antara Farizal dan juga penjaga gol pasukan Terengganu dan menjadi penyebab JDT dapat menjaringkan gol. Okey. Baik, pertahanan pula. Kita ulas sikit tentang pertahanan pasukan Terengganu. Kita tak nak sentuh lagi pasal pasukan JDT yang dah menang. Tapi pasukan Terengganu. Daripada pertahanan mereka, saya nampak contohnya seperti gol yang pertama. Kalau kita tengok pada pemain berjersey nombor 44. Dante. Diakiti. Pertahanan pasukan Terengganu. Ketika Arif Aiman mendapat bola itu, kalau kita dapat tengok gol yang pertama ini, di mana kedudukan, ada 3 sebenarnya pertahanan Terengganu yang saya nampak seolah-olah tak ada urgensi untuk mereka menghadang. Apabila bola itu sampai kepada Arif. Ya, untuk saya first kali Alif Zakaria lah. Kerana dia bermain di bahagian tepi. Sepatutnya selepas awak tengok ni. Ya, selepas Dante tidak betul-betul pergi menutup dan dia berhadapan dengan Arif Aiman. Dan kita boleh nampak dia tidak betul-betul rapat dan dengan tenang Arif Aiman bawa bola masuk ke dalam dan membuat percubaan kaki kiri. Sebab kita semua tahu Arif Aiman kekuatan di kaki kanan. Mungkin Alif Zakaria ingat dia ingin membawa keluar untuk buat percubaan kaki kanan, tetapi di situlah kebolehan dan kebijaksanaan Arif Aiman lah. Kita semua tahu dia pemain yang sedang meningkat naik dan saya rasa situasi begitu memang kegemaran dia lah. Membuat gelecekan sedikit dan membuat percubaan dan saya rasa itu adalah kebijaksanaan Arif Aiman dan juga mungkin ketidakpekaan. Panjang ayat saya perkataan saya. Back four. Especially back four lah. Pasukan Terengganu. Saya rasa mereka tak settle down sampai ke tak apa. 15 minit yang pertama. Kalau saya dah ceritakan panjang pula. rakan kita dah tunggu di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil iaitu Carl Dunis yang menyaksikan perlawanan di luar stadium mendengarkan sorakan saja. Halo Carl. Halo Carl. Hai, aku bos hari. Tak boleh dengarlah suara Carl. Awak tak on mic ke? Saya tak boleh dengar Okey sekarang saya on dah mic. Okey, baik Gal, kongsikan apa yang menarik sekarang ni di luar Stadium Nasional Bukit Jalil. Ni dah dekat pukul 12 malam ni. Okey, daripada pintu gate premium pemegang tiket yang orang kata
kelas kayangan kan. Mereka semua membawa kabar duka daripada perkabaran kem Terengganu. Mereka merasakan individu yang mengendalikan perlawanan pada hari ini merompak kemenangan mereka, dan itu intipati daripada kata-kata daripada penyokong Terengganu pada ketika penyokong Johor Darul Takzim mereka bagaikan tidak percaya untuk sekali lagi diberi peluang untuk menjulang kejuaraan berprestij Piala FA. Dan elok saja kita dengar daripada individu yang berada di sekeliling kita untuk apa kata mereka selepas aksi 5 bintang yang dipamerkan Nelson da Silva dan juga Arif Aiman. Bang, sini ya bang. Fans dari Johor Darul Takzim Okey, sekejap. Kita bersiaran secara langsung dengan Akbar Sehari. Okey, yang ada dekat studio ni. Macam mana kita nak bertanyakan prestasi Johor Darul Takzim sekali lagi juara Piala FA? Alright. Saya rasa prestasi amat memuaskan. Sepanjang saya datang di sini daripada pukul 5 beratur panjang, amat memuas hati lah. Beratur panjang sampai kat dalam, amat memuas hati lah. Ni pemain tumpuan Arif Aiman. Arif Aiman dapat menjaringkan 1 gol dan Bergson 2 gol. Alhamdulillah. Kami jangkakan hanya 2-1, tapi alhamdulillah dapat 3-1. Masa 2-1 tu tadi goyang tak? Masa 2-1 amat goyang sekali. Bila 2-1 ingat mereka boleh kejar. Tapi mereka silap. Kami boleh kejar 3-1. Poyo Agak poyo sikit lah. Fans Johor macam okay, last kali kata-kata untuk semua fans Johor meraihkan kejayaan ini. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Luaskan kuasamu Johor. Ayo 3-1. Yeay. Okey. Budak-budak TikTok ni, saya dapat rasakan ni budak TikTok ni. Lain macam dia, tak ada nervous apa semua. Tapi itulah dia gelagat daripada pemain ke-12 Johor Darul Takzim. Mereka sudah pun mempunyai satu kelas yang tersendiri. Dan tidak hairanlah mereka sebenarnya mempamerkan belang Harimau Selatan mereka pada pentas akhir pada hari ini, Akbar. Okay, seorang tu dapat. Apa tu dia datang balik ke belakang tu? Okey. Kal, tunjuk sikit. Dia budak. Apa dia? Okey, Kal. Kami nak tengok keadaan persekitaran di luar stadium sekarang ini. Ada keadaannya dengan jamnya, dengan orangnya masih ramai. Saya tengok tu, mungkin kameraman kita boleh pan tengok suasana kat luar ni. Boleh tak? Kameraman kita dah makan nasi lemak 3 bungkus. Okey, dia nak belanja, Paul. Buat belanja walaupun gelap sikit, tapi okey. Berudumas Arena Saiful Azwan. Ini antara orang cakap intipati suasana di luar pekarangan Stadium Bukit Jalil. Untuk pengetahuan, ini merupakan laluan VIP dan ramai kenderaan yang VIP akan hadir pada pekarangan ini sambil kedua-dua penyokong keluar meninggalkan Stadium Nasional Bukit Jalil. Saya fikir 10 minit sebelum wisa penamat, hampir 300 orang penyokong Terengganu mula perlahan-lahan meninggalkan pekarangan stadium, manakala penyokong Johor Darul Takzim baru saja keluar daripada gate ni. Mereka menunggu hingga ke orang cakap momen-momen terbaik mereka, iaitu menjulang kejuaraan Piala FA. Okey, baik Kal. Awak menonton perlawanan di dalam stadium ataupun awak berada di luar stadium sepanjang perlawanan? Okey, saya diberi kesempatan untuk melakukan tinjauan hampir 10 hingga 15 minit di pekarangan stadium, dan kemudiannya saya memasuki ruangan pengamal media, menyaksikan segala percaturan kedua-dua pasukan sehingga ke wisa penamat, dan lepas tu kita bergegas untuk mendapatkan reaksi daripada pekarangan stadium ni, Akbar. Okey, last momen dalam stadium saya nak tahu, sebab for the first time kita nampak suasana dalam stadium itu seperti tahun 2019, 2018, 2016. Penonton sudah seperti biasa dan ramai, padat. Jarak antara penonton Terengganu dan JLT juga sangat dekat. Jadi mungkin boleh gambarkan suasana sepanjang perlawanan dalam stadium itu. Memang sangat seronok ya, kalau kita perhatikan tadi di siaran langsung.
Okey seperti kita tahu selepas daripada pasca pandemik COVID-19 ini merupakan antara detik yang terindah untuk semua pengamal sukan khususnya pemain industri bola sepak selepas kemasukan hampir kapasiti penuh stadium Nasional Bukit Jalil ini dipenuhi dengan kedua-dua penyokong yang hadir dengan disiplin yang begitu tinggi, tiada provokasi, tiada orang cakap pergaduhan di antara mereka. Mereka merasakan Terengganu merasakan ini kekalahan yang harus ditelan, kenangan yang pahit dan harus bangkit pada saingan Piala FA. Dan momen-momen dalam stadium itu sendiri kan memang orang cakap goosebump lah melihat daripada kesemua fans yang datang ni dengan menghormati tata sosial dan juga syarat-syarat kemasukan stadium. Ada yang membawa anak yang saya fikir kurang daripada 3 tahun, tapi mereka tak ada dah nak pakai suar dan sebagainya, tak ada isap rokok. So ada orang cakap detik manis yang berlaku di luar stadium yang cuma kena orang cakap fokus terarah kepada pengendali yang mengendalikan perlawanan pada malam ini. Itu kalau nak dengar cakap fans Terengganu. Kita tahulah kan setiap camp yang kalah mereka akan merasakan mereka bagaikan dirompak, tapi secara keseluruhannya ini merupakan satu situasi yang positif untuk penyokong, pemain dan juga keseluruhan perjalanan memang smooth. Tabik hormat untuk segala penganjuran Piala FA pada musim ini. Okey, baik. Terima kasih Karl dengan laporan anda. Selamat menempuh jalan jam dan sesak. Hai, dia sedang gitu je.